Cuti semester kedua baru saja bermula. Baru 2 hari aku pulang ke rumah sesudah beberapa bulan mengikuti pengajian di kampus. Sesungguhnya, aku begitu kepingin untuk menikmati cuti panjang setelah menjalani kursus yang mencabar. Sebelum pulang bercuti, seorang pensyarah telah mengerahkan aku untuk membuat kertas kerja. Menyusahkan sahaja. Ketika aku sedang leka meneliti dan memahami arahan untuk kertas kerja itu, tiba-tiba pintu bilik terkuak. Hei, takkan masa cuti pun nak study lagi Dan? Relaxlah. Suatu suara yang sudah lama tidak aku dengar menegurku sebelum sempat aku berpaling. Itulah Rizwan. Setelah berbual panjang, aku bertanyakan tentang kawan-kawan kami yang lain. Katanya, ramai berjaya melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi. Malah, ada yang mengambil peperiksaan SPM buat kali yang kedua dan ada juga yang masih menunggu panggilan untuk melanjutkan pelajaran. Aku tertanya-tanya tentang 2 orang lagi kawan baikku iaitu Aman dan Faris. Menurut Rizwan, Aman sedang menunggu panggilan. Faris pula sedang belajar di tingkatan 6 dan juga bagian aktif dalam latihan bola sepak untuk kelab warisan. Dan bagaimana kalau kita keluar sekejap? Kita jumpa Aman dengan kawan-kawan kita yang lain. Cadang Rizwan beberapa ketika kemudian. Bagus juga jangan itu. Aku juga ingin keluar dari rumah setelah 2 hari memerap. Ketika bersama Rizwan dan Aman, aku mencadangkan agar reunion diadakan yang melibatkan kawan-kawan sekelasku tingkatan 5-1. Setelah lama berbincang, kami bersetuju untuk mengadakan perjumpaan tersebut di pantai Seloka Irama. Keesokan harinya, aku bercadang untuk berkunjung ke rumah Faris. Dalam masa yang sama, aku juga ingin menemui buah hatiku, Farhani, merangkap adik kepada Faris. Mereka berdua juga merupakan sepupuku iaitu anak kepada Pak Long sebelah abah. Sebelum sempat aku memberi salam, tiba-tiba sahaja Mak Long menjelma di hadapanku. Syahidan, naiklah, kata Mak Long. Sesudah beberapa lama, aku terdengar suara seorang gadis memanggil Mak Long. Aku yakin tidak lain tidak bukan itu adalah suara buah hatiku. Keluaran suaranya masih belum berubah. Wajah ayunya menjelma di balik pintu. Abang. Farhani menyapa lalu duduk di sisiku. Sewaktu kami sedang leka berbual, kami tidak sedar bahawa Pak Long sudah pulang. Syahidan, Pak Long harap kau janganlah mengganggu Farhani. Aku tersentak mendengar kata-kata yang dilontarkan Pak Long. Sebelum sempat aku bersuara, dia berlalu meninggalkan aku dan Farhani. Hati siapakah mampu menahan rasa terkilan setelah percintaan dihujani halangan. Sia-sialah aku berkorban selama ini. Andai dirimu tak mampu aku miliki. Pernah jua ku terluka dihiris belati tajam. Walaupun rasa pedih masih mampu ku menahan. Tapi kini aku luka, erti luka perasaan. Walaupun tak berdarah, bisa buat aku gundah.
Lepaskan aku, dengan rela kau menurut. Ku terpaksa lepaskanmu, walau sayangku bertahun. Hatiku berasa tidak tenang semenjak kunjungku ke rumah Pak Long. Aku berasa sungguh kurang senang dengan layanan yang ku terima daripada Pak Long. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku dapat merasakan ada sesuatu yang tidak tenang sedang berlaku. Petang itu, aku mengambil keputusan untuk keluar berjoging. Setelah 10 minit berlari, aku tiba di kawasan tasik. Sewaktu aku mengelilingi kawasan tasik, langkahku terhenti apabila melihat seorang gadis sedang berehat di tepi tasik. Tidak salah lagi. Gadis itu adalah Syafini, kawan sekelasku dahulu. Aku dan Syafini mula berbual. Tiba-tiba, apabila dia menyentuh sesuatu perkara mengenai hubunganku dengan Farhani, air mukaku mula berubah. Katanya, mungkin hubungan aku dan Farhani akan menghadapi masalah. Kini, aku sedar bahawa aku sedang berhadapan dengan masalah baru. Ketika berjumpa dengan Aman dan Rizwan, mereka dapat mengagak bahawa ada sesuatu yang terbuku di hatiku. Aku mengambil keputusan untuk menceritakan masalah yang sedang aku hadapi. Setelah lama menceritakan masalah ini, aku berfikir bagaimanakah cara untuk bercakap dengan Faris. Hatiku yakin Faris mengetahui sesuatu tentang hal ini. Aku menyetujui rancangan Aman untuk menemui Faris di Padang. Setelah sampai ke tempat yang dituju, kami bertiga mengatur langkah menuju ke arah Faris. Aku mengukir senyuman, malangnya Faris tidak membalas. Sebelum sempat aku menyatakan tujuanku kemari, dia memotong percakapanku dan mahu aku memutuskan hubungan cinta dengan Farhani. Aku mempersoalkan mengapa aku harus memutuskan hubungan itu. Sebabnya, aku sudah tidak berjajakan kau lagi. Kata pepatah, kepada tumpahnya kuah kalau tidak bernasi, ujar Faris. Maksud kau, balasku. Katanya, bapaku seorang yang pecah amanah dan suka makan rasuah. Berderau darahku mendengar kenyataannya. Aku sudah tidak dapat menahan rasa marahku dan cuba meluru ke arah Faris. Namun, sempat ditahan oleh Aman dan Rizwan. Keesokan harinya, aku menerima panggilan daripada Pak Long. Pak Long meminta aku memutuskan hubungan dengan Farhani. Aku sungguh terkejut dan antara sedar atau tidak, aku telah menyatakan persetujuanku untuk memenuhi permintaan Pak Long. Kata-kata Pak Long masih terngiang-ngiang di cuping telingaku. Tergamakkah Pak Long menaruh perasaan benci kepadaku, sedangkan aku juga adalah kaum kerabatnya juga? Kesimpulan yang dapat aku buat ialah satu perselisihan faham telah berlaku antara Abah dan Pak Long. Senja melabuhkan layarnya, terpancarlah warna keemasan. Dapat aku bayangkan
satu nyawa, satu cinta. Satu nyawa, satu cinta. Tidak ku salahkan dirimu, kau berhak tentukan nasibmu. Kini aku menggenggam satu azam, melempar hayalan bentuk kehidupan. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti tiba juga. Atas pertolongan kawan-kawanku, aku dapat bertemu dengan Farhani di tempat kami mengadakan reunion. Sewaktu kami saling meluahkan rasa cinta yang masih terbuku di hati, tiba-tiba Faris dan rakannya datang dengan menaiki motosikal. Faris menghampiri kami dan mengatakan aku tak layak mencintai Farhani kerana aku tidak setaraf dengan mereka. Yang paling membuat hatiku dicari-cari apabila Faris mengatakan bahawa aku sebenarnya anak luar nikah. Ayahku penjenayah, pecah amanah dan kaki rasuah. Ibuku pula merupakan seorang perempuan murahan. Aku tidak mampu lagi menelan cemoohan dilempar oleh Faris lantas tanpa ku sedar tangan kananku singgah di pipinya. Setelah keadaan menjadi kacau bilau, Faris membawa Farhani pergi. Aku mengambil keputusan untuk mengejar mereka sehinggalah aku terlihat sebuah kemalangan telah berlaku. Tanpa kusangka, kemalangan itu melibatkan Faris dan Farhani. Sewaktu di hospital, kami diberitahu bahawa Faris telah kehilangan banyak darah dan memerlukan beberapa pil darah. Aku telah mendermakan darah untuknya. Setelah Abah dan Mama pulang melawat Faris, Abah menghampiriku dan mengajak aku duduk di atas kursi. Aku akur dengan kehendaknya. Tanpa berlengah lagi, aku mengajukan soalan adakah benar aku anak luar nikah. Betul, memang Dan anak luar nikah dan bukanlah zuriat kami, ujar Abah perlahan-lahan. Ketika itu, aku merasakan seluruh pandanganku gelap. Satu persatu lipatan sejarah silamku dibongkar. Menurut mereka berdua, ibu kandungku adalah anak angkat arwah Datuk dan Nying. Setelah mengetahui dia adalah seorang anak pungut, ia mengekal corak hidupnya setelah berhijrah ke Kuala Lumpur dan menjadi penari. Aku mengangguk lemah. Aku terpaksa menerima hakikat ini sekalipun hatiku terasa amat pedih untuk menerimanya. Aku tertanya-tanya, adakah sikap Pak Long berubah oleh kerana taraf aku dalam keluarga ini? Tepat sekali menurut Abah. Pak Long tidak mahu harta pusakanya yang ditinggalkan Datuk berpindah ke tangan orang tua. Sesungguhnya,
Aku tidak menduga hanya kerana perebutan harta pusaka, Pak Long sanggup memutuskan hubungan silaturahim dan menodai keagungan cintaku terhadap Farhani. Aku mengambil keputusan untuk pulang ke kampus lebih awal kerana merasakan cuti kali ini tidak lagi bererti. Selesai bersarapan, tiba-tiba suara Pak Long kedengaran memberi salam. Adakah Pak Long datang semata-mata ingin menyalahkan aku lagi? Pak Long menahan aku daripada terus mengatur langkah dan mengakui semua kesalahannya terhadapku. Sikapnya yang terlalu tamak akan harta pusaka sehingga sanggup memutuskan ikatan persaudaraan. Pak Long juga telah merestui hubunganku dengan Farhani. Walaupun begitu, keputusanku adalah muktamad dan aku harus pulang ke kampus. Di luar, Farhani sedang menungguku. Aku menghampirinya dan melafazkan bahawa aku akan sentiasa menyayangi dan mencintainya selamanya. Setelah itu, aku memandu motosikal membelah jalan Melodi pada pagi yang hening itu. Pemergianku kali ini bukan sahaja untuk menenangkan hati dan fikiran, namun untuk merealisasikan harapan dan cita-cita abah dan mama agar menjadi insan yang berguna, walaupun hakikatnya aku bukanlah zuriat mereka. Telah lama aku derita, telah lama aku kecewa, bagai malam tanpa siang ku kegelapan, bersendirian tiada berteman. Mengapakah jadi begini, bagai laut tidak bertepi? Ingin aku merasakan secebis kasih, biarpun seketika. Umpama musafir di jalanan mencari haluan, terhenti
aku mencoba. Puas sudah aku terima. Mungkin